从印尼来的罗光勇弟兄。Halo, perkenalkan saya Saudara Kurniawan, saya berasal dari Semarang, Indonesia. 大家好，我是Kurniawan弟兄，我是从三宝龙印尼来的。 Sekarang saya akan mempresentasikan bercerita mengenai rahasia hidup manusia. 现在跟你们分享有关人生的奥秘。 Sebelum kita membahas mengenai rahasia hidup manusia, 我分享之前， seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 3 ayat 3, 在以弗所书3章3节说， dikatakan, yaitu bagaimana rahasia itu diberitahukan kepadaku melalui wahyu. 照着启示使我知道这奥秘。 Semoga pembahasan kita beroleh wahyu di hadapan Tuhan. 希望借着这样的分享，我们从神领受启示， Dan Anda menerima wahyu di hadapan Tuhan. 对，我们能够领受启示。 Oleh karena itu kita perlu mengenal yang pertama adalah tujuan keberadaan hidup manusia. 第一，我们要认识人生的目的。 Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa Anda hidup di dunia ini? 你是否曾经想过，为什么活在这地上？ Apakah tujuan hidup Anda? 到底人生的目的是什么？ Tidak peduli apapun profesi atau latar belakang Anda, 不管是我们是哪一种人， ada 做哪一种行业， ada satu hal yang perlu Anda dan kebanyakan orang ketahui, 有一件事我们都要认同： yaitu bahwa harta tidak dapat memuaskan manusia, 金钱没办法叫人满足， pendidikan pun tidak dapat memuaskan manusia, 学问也没办法叫人， pelesiran atau liburan tidak dapat memuaskan manusia, 享乐也没办法叫人得着满足， bahkan keberhasilan pun tidak dapat memuaskan manusia. 甚至成就也没办法叫人得着真正的满足。 Mengapa? 为什么呢？ Karena Anda belum mengetahui rencana Allah. 因为你还不认识什么是神的计划。 Nah, bagaimana Anda dapat mengetahui rencana Allah ini? 我们如何知道神的计划呢？ Nah, di dalam Efesus pasal 1 ayat 10 mengatakan, 在以弗所书1章10节说， dalam bahasa aslinya diterjemahkan sebagai kata oikonomia. 在原文里神的计划叫做 oikonomia。 Karena itu kita perlu mengenal apa rencana Allah bagi manusia. 所以我们要认识到底神对人的计划是什么。 Nah, untuk mengetahui hal ini ada 4 hal yang perlu kita ketahui. 所以为了知道这件神对人的计划，我们要认识18要旨。 Yang pertama adalah kita perlu mengenal penciptaan Allah, 第一，我们要认识神的创造， menyingkap misteri keberadaan manusia. 解开人生存的奥秘。 Manusia diciptakan memiliki rupa Allah. 人被造着人的形象， Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 mengatakan, 在创世纪1章26节说， berfirmanlah Allah, 神说 baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. 我们要照着我们的形象和样式造人。 Allah menciptakan manusia berbeda dengan menciptakan makhluk lainnya. 当神造人的时候，跟造其他的东西不一样。 Bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. 神造人的时候是照着神的形象和样式造人， Dan ia digunakan untuk menampung diisi oleh Allah. 是为着使神能够撞到神到人里面。 Yang kedua adalah manusia merupakan wadah Allah. 第二，我们要看见人乃是神的器皿。 Roma pasal 9 ayat 23 sampai 24 mengatakan, 在罗马书9章23至24节说到， justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya 造预备的荣耀的器皿， atas bejana-bejana belas kasihannya 这就是蒙怜悯的荣耀的器皿。 yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita. Amen，就是我们是乃是神要造预备的荣耀的器皿，这器皿就是我们。 Itulah sebabnya tidak heran 这为什么？ bahwa harta, pendidikan, pelesiran, berupa bahkan liburan sekalipun maupun kesuksesan tidak pernah dapat memuaskan manusia. 这金钱、学问
享乐成就没办法叫人真正的满足， Karena manusia tercipta untuk diisi Allah. 因为人被造的目的乃是为了盛装神。 Berikutnya kita melihat bagian-bagian manusia. 接下来我们看见人的活性， Manusia di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23a 在这个贴近5章23节， katakan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. 使你的灵与魂与体得蒙保守， Ya, tubuh adalah jasmani. 就是身体， Ya, tingkatan fisik berkaitan dengan hal-hal materi. 出生理的层次，接触物质的东西。 Berkaitan dengan hal-hal psikis atau kejiwaan. 魂就是精神，这个属心理的层次，接触精神的事物。 Hal yang paling dalam lagi adalah roh manusia. 可是人最深处有一个部分就是灵， Ini berkaitan dengan hal-hal berkenaan dengan Allah. 灵就是属灵的层次，为了接触神的事物。 Nah, poin yang keempat, 接下来 bahwa ekonomi Allah adalah Allah ingin menjadi isi untuk memuaskan manusia masuk ke dalam manusia. 就是神的经纶，乃是神的计划，要把神自己能够分赐到了里面，做人的内容。 Namun apa daya bahwa manusia itu jatuh dalam dosa. 但是有一件事发生，很可惜，就是罪就进到人的里面。 Ya, karena manusia berada dalam dosa, terkadang manusia melakukan hal yang baik, namun tidak sedikit manusia melakukan hal-hal yang buruk. 就是因为人是堕落，人是有罪，所以有时候我们可以做好事，可有时候我们能够做不好的事。 Itu semua dikarenakan kejatuhan manusia. 这都是因为人的堕落， Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. 这人无法自罪， Banyak hal yang dilakukan oleh manusia. 所以人不能自救。 Banyak hal yang dilakukan oleh manusia. 很多事人做的， Perbuatan-perbuatan yang baik misalkan 行善、 beretika 教育、 atau bertirakat, beribadah agar mereka lepas dari dosa. 念经，是他们能够救自己脱离罪。 Namun semuanya itu tidak bisa menyelamatkan manusia dari dosa. 但是这些东西不能救人脱离这个罪。 Syukur kepada Tuhan, 感谢主， ada penebusan Kristus. 我们看见基督的救赎。 Siapakah Kristus itu? 基督是谁？ Kristus adalah penyelamat yang diutus Allah ke dunia. 基督是神所差来的，能够成为我们的救主， Untuk membereskan masalah-masalah hidup manusia. 为了解决我们的罪、我们的问题。 Dan dia adalah pewujudan Allah Tritunggal. 基督乃是神的具体化身。 Dan Allah ini adalah Allah yang menjadi manusia. 那我们的神乃是一个成为肉体的神， Dia telah mati di atas kayu salib. 他为我们钉在十字架上。 Yohanes pasal 1 ayat 29 mengatakan 约翰福音1章29节说 bahwa anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 看了神的羔羊，除去世人是罪的。 Syukur kepada Tuhan. 感谢主， Sekarang oleh karena kematiannya, 我们是因为他的死， dia telah menghapus dosa manusia. 他能够除掉人不该有而有的罪。 Dosa yang seharusnya tidak dimiliki manusia. 对，就是他的死除掉了人不该有而有的罪。 Melalui kematiannya, ia memberikan hayat ke dalam manusia. 借着他的死，他把他的生命分赐到我们里面。 Dia memberikan hidup kepada manusia. 他的死赐予人 Dan 的 hidup, 生命。 dan hidup ini seharusnya yang dimiliki manusia. 这是他的死赐予人该有而没有的生命。 Puji Tuhan atas penebusan Allah. 为了基督的救赎，我们感谢主。 Mengungkap rahasia percaya kepada Kristus. 接下来我们看见我们有关于信耶稣的奥秘。 Bahwa dia adalah Allah yang menjadi daging. 我们看见基督是神成为肉体， Yang bernama Yesus. 他的名字叫耶稣。 Dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. 神具体化身居住在人里面。 Tuhan
telah menjadi roh yang disebut roh pemberi hayat melalui kebangkitannya dari kematian. 我们的神借着他的定死复活，成了赐生命的灵。 Dan Adam yang akhir ini, seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15:45, telah menjadi roh pemberi hidup. 15章15节告诉我们，末后的亚当成了赐生命的灵。 Karena roh ini adalah roh pemberi hidup, maka ia dengan hayatnya membagikan Allah ke dalam kaum berimannya, yang adalah kita. 因为他是赐生命的灵，所以他把神的生命分赐到所有相信他的人。 Karena itu kita mengatakan 所以圣经说到， di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 12, 约翰一书5章12节， siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. 人有了儿子就有了生命， Siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 没有神的儿子就没有生命。 Dalam kelahiran pertama kita sebagai manusia, 在我们第一次出生， ya, kita memiliki hayat jasmania. 我们有人的生命。 Syukur kepada Tuhan 感谢主， bahwa kita perlu mengalami kelahiran yang kedua. 我们需要借着第二次的出生重生。 Nah, kita mengatakan kelahiran kembali. 圣经告诉我们，就是第二次的出生就是重生。 Nah, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3彼得前书1章3节， dikatakan terpujilah Allah 也感谢神， membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus. 叫我们借着耶稣基督的复活，叫我们重生。 Hari ini kita melalui dilahirkan kembali, 所以，我们今天借着重生， kita boleh mengambil bagian dalam kebangkitan Yesus Kristus. 我们有份于基督的复活。 Dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 mengatakan, 在约翰福音3章3节说到， sesungguhnya aku berkata kepadamu, 我实实在在的告诉你， jika seorang tidak dilahirkan kembali, 若人不重生， ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. 他就不能进到神的国。 Saudara-saudari, teman-teman sekalian, 所以弟兄姊妹、各位朋友们， karena itu makna menjadi orang Kristen 做基督徒的意义 adalah menerima Allah 就是接受神， agar kita bisa melihat kerajaan Allah. 所以我们能够见神的国。 Puji Tuhan bahwa hari ini kita semua telah dipilih oleh Allah. 感谢主，神拣选了我们， Anda telah dipilih oleh Allah. 神拣选了你。 Apa yang harus Anda lakukan? 什么今天需要做什么？ Ada 4 hal. 我们需要做这件事。 Yang pertama, Anda perlu bertobat, 第一件事，我们需要悔改。 yaitu adalah memalingkan hatimu kepada Allah. 悔改就是把我们的心转向神，归向神。 Bertobat berarti adalah menerima peralihan atau berpaling dari segala pikiran. 悔改就是从一切的事转向神。 Pikiran kita hanya tertuju kepada Allah. 所以我们的心思只有归向神。 Yang kedua, 第二， kita percaya kepada Dia. 我们要相信神。 Percaya bukan sekedar menganggukkan kepala atau ada sekedar mengatakan ya. 相信不是点头或同意， Percaya ini adalah Anda menerima Dia. 相信就是接受。 Anda menerima Dia sebagai juru selamat. 我们接受他做我们的救主， Anda menerima Dia sebagai anak Allah. 我们接受他成为神的儿子。 Puji Tuhan, 感 dari 谢 sini 主。 langkah yang ketiga 第三， adalah mengaku. 我们需要承认， Akui dengan mulut kita sendiri. 用我们的口承认， Mengaku bahwa aku adalah manusia berdosa. 承认我们是个罪人。 Di dalam Roma pasal 10 ayat 9在罗马书4章9节， dikatakan, sebab jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan 妹妹，你若口里承认耶稣为主， dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, 心里信神，叫他从死人中复活， maka engkau akan diselamatkan. 就必得救。 Oh, saudara-saudari yang terkasih, 弟兄姊妹，各位朋友们， Anda perlu dengan mulut mengaku 你需要用你的口来承认 bahwa Yesus adalah Tuhan. 耶稣是主。 Nah, langkah yang keempat, 那第四个，最后 Anda perlu dibaptis. 我们需要受浸。 Dibaptis adalah bersaksi. 受浸就是做见证， Bersaksi di hadapan Allah, manusia, dan iblis.
在神、人和撒旦做见证， bahwa Anda telah menerima Yesus sebagai juru selamat. 我们已经接受耶稣做我们的救主。 Nah, dalam Markus pasal 16 ayat 16在马可福音16章16节说， siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. 信和受浸的必然得救。 Nah, semoga saudara-saudari yang terkasih, 所以弟兄姊妹，希望我们每一位 Anda jangan ragu menerima baptisan. 就不要怀疑我们能够受浸， Melalui Anda dibaptis, 接着受浸， Anda masuk dalam kerajaan Allah 我们能够进到神的国里。 tanpa dilahirkan kembali. 如果我们不重生， Tidak dilahirkan dari air dan roh. 如果我们不是从水和灵生的， Yohanes pasal 35 mengatakan 约翰福音3章5节说到， Anda tidak dapat masuk ke dalam 我 kerajaan 们不 Allah. 能进神的国。 Karena itu, 所以， mari kita berdoa. 我们可以一起祷告。 Oh Tuhan Yesus, 主耶稣， aku adalah orang berdosa. 我是个罪人， Aku perlu Engkau. 我需要你， Mohon Engkau masuk ke dalam rohku. 求你进到我的灵里。 Hapuslah semua dosaku. 除去洗净我一切的罪， Penuhi aku dengan hayat-Mu. 用你的生命来充满我。 Aku sekarang menerima Engkau 我现在接受你 sebagai juru selamat. 做我的救主， Aku menerima Engkau 我接受你 sebagai hayatku. 做我的生命。 Tuhan, ku persembahkan hidupku 主耶稣，我把自己奉献给你， demi nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣的名， Amin. 阿门， Haleluya. 哈利路亚。 Dengan demikian Anda sudah diselamatkan. 接着这样的祷告，你们就得救了。 Segala mulia hanya bagi 阿 Tuhan. 门，荣耀归于神。 Amin.